Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu khaliluh. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita pada pagi ini berkaitan dengan Palestin, dan tidak kita khususkan pada isunya disebabkan kita tidak mengetahui secara hakikat apa yang berlaku. Hanya saja kita melihat apa yang berlaku. Hakikat yang berlaku kita tidak mengetahui. Itu yang perlu kita ketahui. Hakikat apa yang berlaku hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja persoalan ditanya, adakah apa yang berlaku itu dah termasuk pada tanda-tanda kiamat? Ada juga ustaz yang yakin 2024 Dajjal keluar. Itu macam-macam kisah, macam-macam pemikiran. Akan tetapi yang pastinya adalah apa yang sabit daripada baginda Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW berbicara dengan kemukjizatannya. Beriman dengan Rasul bermaksud beriman juga dengan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Maksudnya apa yang disebut oleh baginda Rasulullah, perkara yang akan datang. Makna Rasulullah pada zaman dia, tapi Rasulullah dapat berbicara perkara yang akan datang, dan perkara itu masuk mukjizat. Apabila dia masuk mukjizat, maka tidak perlukan ijtihad. Satu. Yang kedua, tidak perlu mengutamakan pemikiran dan kajian, melainkan kena diutamakan dulu dengan apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu sebahagian pada hujah dan dalil. Hanya keadaan pada hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Cuma kita ambil dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dulu. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dasarnya kembali balik dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bercerita tentang perkara akan datang, dasarnya kembali balik pada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Nabi SAW bercerita tentang antara asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat yang disabdakan oleh Rasulullah ada dalam Quran. Manakala orang pula bercerita tentang tanda-tanda kiamat, ditokok tambahnya tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran. Kemudian diletakkan di atas. Padahal itu hanyalah sebuah kajian dia, ijtihad dia. Itu bersadahan dia sudah kawaid pada disiplin ilmu. Seperti mana kita lihat orang ini ada yang suka mengkaji, lebih-lebih lagi dia suka membaca. Dia mengkaji, dia membaca, lalu dia tulis dengan apa yang dikaji atas penalaran, ijtihad saja, pemikiran dia, apa yang dia faham. Kesilapannya apabila dia mendahulukan kajian berbanding daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran dan juga melalui sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih-lebih lagi, ada di antara ulama kita yang menafsirkan Quran dikaitkan dengan hadis Rasulullah, lalu dikaitkan apa yang berlaku, dan dikaitkan juga apa yang akan berlaku. Begitu. Jadi ijtihad di antara ulama-ulama ini jauh lebih utama daripada orang yang kaji tetapi tidak sampai pada taraf ulama. Cuma kita akhir zaman lebih berminat untuk membaca kajian dan penulisan yang bukan daripada ulama, yang ada daripada para alim ulama, kita belakangkannya. Sehingga apa yang berlaku itu sebenarnya sebuah daripada jawapan daripada kajian-kajian, tetapi kebanyakannya itu tidak tepat.
Seperti mana contoh sebelum ini, ada saja ustaz mengatakan 2023 akan berlakunya satu malapetaka yang besarnya tak pernah berlaku sebelum ni. Kita pun menunggu apa dia, tak berlaku pun, lepas tu ustaz tu senyap. Bila dah diam, dia keluar muncul balik 2024 Dajjal keluar. Ada ustaz yang begitu, dia berminat begitu, sangat-sangat berminat. Ada seorang ustaz ini sangat minat mengkaji, membaca yang apa berada di media-media, sehingga dia katakan bahawasanya Ya'juj wal Ma'juj dah keluar dah. Saya dah jumpa dah kat mana lokasi, saya dah dapat videonya. Lepas tu orang duk tengok, ini duk dalam filem ni, diambil, dipotong ni, dia kata Ya'juj wal Ma'juj. Silap besar ustaz tu. Akhirnya dia pun diam, dia tak betulkan keadaan. Ada ustaz begini yang sangat berminat, tergesa-gesa, al-ijlah. Lalu begitu juga tentang isu Palestin, kita akan menemui 3 golongan. Yang pertama, tergesa-gesa dalam bercerita. Yang kedua adalah golongan pertengahan, dia tak terima bulat-bulat, tapi dia pun tak tolak apa yang sampai. Yang ketiga, tak mau masuk campur langsung. Ada juga di antara ustaz menyatakan bahawasanya apa yang berlaku di Palestin itu bukan satu jihad, kerana tidak ada jihad di Palestin. Orang yang pergi jihad tu, mujahidin di sana tu, tidak dikatakan dia jihad. Kalau mati dia tak syahid dia. Ada juga ustaz kata begitu. Jadi maksudnya apa? Kita kembali balik ingat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk dalam jiwa kita dan berdasarkan hadis Rasul. Lalu ulama menggabungkan keduanya, lalu ulama menyampaikan kepada kita tentang keadaan sebenarnya Palestin. Sebutan yang betulnya adalah Filastin. Jangan baca Palestin, pa begitu. Kalau kita pun baca Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwana wal mujahidin fi Palestin, batal solat dia, sebab bukan jadi Arabi. Yang baca Palestin, pa, mana ada dalam lughatul Arabiyah, hanya huruf sin, Filastin. Itu tak dibaca fa, kena baca baris bawah, Filastin. Dan itu nama baru tak baru pun sebenarnya ratusan tahun jugalah. Sebelum tu, zaman dulu lah, para Nabi Rasul dulu, dia bernama Kan'an. Kan'an ni Arabi, orang Arab. Maknanya sebelumnya nama masyhur hari ini Palestin itu, dulu namanya adalah Kan'an. Dan Kan'an ini setelah dia agak masyhur, dia ada peradaban dia sendiri, lalu dinamai sebagai Syam. Maka satu wilayah yang sangat luas, Syam. Hari ini yang kita sebut Syam di Syria saja. Pada dulu Syria itu Syam, Jordan itu Syam, Romawi itu Syam, Palestin ini Syam, Israel pun Syam, sangat besar. Bahkan Mesir itu sebelahnya Syam. Kita ambil pada usul itu jauh lebih baik untuk kita, daripada terus untuk kita tengok pergolakan di sana. Sebab pergolakan di sana dia berulang. Sehingga orang yang tergesa-gesa mengatakan itu tanda kiamat. Lalu ulama menyatakan bahawasanya itu belum masuk tanda-tanda kiamat lagi. Mengapa agaknya? Kerana yang berperang adalah warga Filastin yang berperang. Sedangkan Rasulullah menyebut dalam hadis, salah satu tanda kiamat, kita akan mendapat kembali Baitul Maqdis 100%. Iaitulah tak kala mana yang berperang seluruh umat Islam, seluruh wilayah Islam, dan mana-mana yang dinamai sebagai negara Islam, sehingga tidak dikhususkan pada warga Palestin saja. Itu dalam hadis Rasulullah. Lalu kalau sekiranya yang berperang hari ini
adalah mereka, maka tidak termasuk asyratus sa'ah. Belum lagi. Sebab kita kena tahu bila dah berlakunya tanda-tanda kiamat, seperti yang saya sebutkan tadi, umat Islam akan memeranginya Yahudi sehabis-habisnya. Tetapi memerangi di sini bukan bermaksud cari dan bunuh, cari dan bunuh. Sebab Allah membantu kita dengan cara Al-Hajar, kata Rasulullah, batu berbicara, pokok Asy-Syajar juga berbicara, sehinggalah yang kita perangi itu adalah yang memerangi kita saja, dan kita tak usik, kita tak ganggu orang yang tidak memerangi kita. Dia ada rumah dia, kita tak akan pecah masuk rumah dia. Kita tak ambil kita tidak akan ambil barangnya, hartanya, makan minum dalam rumahnya. Kita tidak akan berbuat demikian. Kita tidak akan melakukannya. Itu hak dia. Dia sebabkan hak kita hanya memerangi orang yang memerangi kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar membantu kita. Sehinggalah batu-batu berbicara, hai Muslim, ini orang Yahudi ada berada di sudut sana. Pokok, hai Muslim, ini Yahudi menyorok di belakang tembok ni. Dia berbicara. Lalu hari ini batu dan juga pokok belum berbicara lagi. Kemudian pula orang-orang Yahudi akan bersembunyi di pokok yang Rasulullah SAW sebut. Saya pun dah lupa dah nama pokok dia tu. Apa nama, ingat tak? Gharqad. Itu adalah hadis Rasulullah. Mereka menyorok situ. Dan hendaklah kita ketahui pohon-pohon itu ditanam di bahagian bukit-bukit, bukan kawasan penduduk. Sebab mereka nak melarikan diri di situ. Lebih-lebih lagi pokok itu semakin dia tumbuh sehingga tempatnya adalah tempat mereka akan mendaki kawasan yang tinggi. Itu yang memudahkan kita memerangi mereka. Dan pokok itu tidak berpihak kepada mereka, melainkan sebahagian pokok berbicara. Tetapi kata Rasulullah, ada juga pokok yang kembali pada mereka. Pokok tu diam. Mengapa dia diam? Sebab tangan Yahudi yang menanamnya. Kalau bukan daripada pohon daripada tangan mereka yang menanamnya, maka pokok tu berbicara. Gharqad itu pohon yang ditanam oleh orang Yahudi, lalu dia diam. Tetapi batu berbicara, pohon-pohon yang lain berbicara. Itu asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lebih-lebih lagi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang dimaksudkan juga dengan asyratus sa'ah, kita benar-benar mendapat kembali Baitul Maqdis. Dan hendaklah kita ketahui bahawasanya kita pernah mendapat Baitul Maqdis, kawasan sekitarnya, dan menguasai seluruh kawasannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Hawlahu menunjukkan kawasan sekeliling dia. Baitul Maqdis, di situ juga adanya Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Isra, Mi'rajnya daripada Masjidil Aqsa sampai ke Suratul Muntaha. Itu telah disepakati sebab ayat Quranul Karim. Barakna hawlah, kawasan yang kami berkati. Apa maksud berkati di sini? Sama ada orang kafir duduk di situ ataupun orang mukmin, hasilnya lumayan. Sebab barakah di sini dua. Satu barakah atas keimanan, satu tumpang atas keimanan. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala memberi berkat bagi orang yang beriman, yang menyembah dia. Tetapi ada orang yang tidak beriman, dia mendapatkannya barakah itu pada orang yang beriman. Apa maksudnya? Seperti mana contoh nikmat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut orang Yahudi, orang Nasrani adalah orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang sesat.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalimah ghairi di situ adalah istisna. Istisna ni maksudnya adalah, kalau diterjemahkan, tidak lain melainkan dia. Ataupun dikatakan ulama, istisna itu adalah pengecualian daripada lafaz sebelumnya. Maksudnya apa? Seperti mana dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat pada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, Allah kata jalan yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairi itu istisna. Maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani tidak mendapat nikmat seperti mana nikmat orang yang siratal mustaqim, Islam, iman. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, Kristian ini, ya, secara zahir kita melihat mereka mendapat nikmat. Mereka merasai nikmat, mereka rasa seronok, kelazatan dalam makan dan minum, dalam kehidupan, macam-macam. Tapi hakikat nikmat yang mereka perolehi, yang mereka rasa syahwat, bukan berkat. Itu berizanya. Bagi orang yang beriman di atas siratul mustaqim, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul Islam. Oleh kerana itu, bila dia memahami Islam, itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersyukur. Dia ada iman, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah, dan dia memuliakan Islam, dan dia tidak memandang ada agama yang jauh lebih mulia daripada Islam. Itu ciri-ciri orang beriman. Maka bila dia telah merasa nikmatnya Islam, nikmatnya iman, mustahil dia nak cari agama yang lain. Itulah yang dimaksudkan siratal ladzina an'amta alaihim. Kalimah ghairi itu adalah golongan yang lain, tak termasuk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Dia tak rasa itu semua. Lalu orang Yahudi hari ini, nikmat yang mereka dapat adalah kesan daripada nikmat-nikmat yang Allah beri kepada orang beriman. Oleh kerana itulah bangsa Yahudi sebenarnya hakikatnya dia menumpang nikmatnya orang beriman. Hakikatnya begitu. Dia menumpang nikmatnya orang yang beriman. Seperti mana hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan bukan untuk orang kafir, orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang syirik pada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan buat mereka. Tapi di tengah-tengah orang kafir itu ada orang mukmin. Di tengah-tengahnya ada haiwan-haiwan yang perlukan minum dan makan. Hujan turun, Allah Subhanahu wa taala suburkan tanah, lalu rumput-rumput itu diragut oleh haiwan-haiwan. Itu ayat Quran, itu hadis Rasulullah. Maknanya hujan turun tu, kata Rasulullah, itu untuk haiwan-haiwan, untuk orang yang beriman. Allah beri kepada mereka, sebab dia adalah wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan air hujan daripada langit berkat. Jadi berkat itu tidak ditujukan kepada orang kafir, berkat untuk orang mukmin. Sebab mereka adalah orang yang beri nikmat dengan nikmat berkat. Berkat adalah sesuatu yang diberi oleh Allah sehingga jumlahnya, kesannya lebih daripada apa yang dia dapat. Itu masuk berkat. Seperti mana contohlah, gaji kita tak besar sangat, contoh. Tetapi alhamdulillah kita ada hutang, boleh bayar, kita boleh beli rumah, boleh kenderaan, boleh isteri 3, tersasul pula begitu. Lalu tidak lain berkat hidup dengan hasil yang usaha yang halal. Tetapi kalau sekiranya seseorang yang jauh daripada barakah, gaji dia puluh ribu sekalipun, dia tekanan hidup. Dia tak tahu sebenarnya kehidupan ni apa, sehingga dia tak boleh hidup bersama orang yang beriman di tengah-tengah dia. Cerita agama dia akan jauh. Itulah maksudnya orang yang tidak ada berkat dalam kehidupan. Itu maksud dia. Hatinya tidak berminat dengan Islam, tidak berminat dengan iman, walaupun dia Islam dan keturunan orang beriman juga. Hidupnya tidak berkat. Oleh kerana itu dilarang oleh Allah untuk kita cari daripada yang haram, sebab akan mematikan hati, mematikan jiwa untuk memahami Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan adalah untuk orang beriman dan juga haiwan-haiwan, sebab haiwan bertasbih kepada Allah. Turun hujan, subur tanah,
Lalu mereka berada bersama kita. Lalu oleh kerana itu mereka akan makan apa yang kita makan. Cuma bezanya apa? Bezanya mereka makan tanpanya berkat. Itu aja. Kita makan adanya berkat. Apa yang kita makan yang halal dan thayyibat mengibatkan kita bangun untuk beribadah kepada Allah. Jaga syariatnya. Itu halalan thayyiban. Oleh kerana itulah yang kita sebut negara Israel yang dikuasai oleh orang Yahudi, itu semua adalah tanahnya orang-orang Islam yang beriman. Kita sebut warga Palestin. Akan tetapi sebelum ditakbir, sebab zaman ni berubah sehingga adanya PBB, adanya UNESCO, adanya beberapa badan-badan dunia, sehingga mesti diiktiraf ini Palestin, ini nak kata negara ke tidak ni, sehingga dia pecah dua. Ada yang mengakui dan terima dia negara. Satu lagi kata tak, kami menganggap Palestin menumpang. Dia menumpang dengan siapa? Israel. Menumpang. Seperti mana Amerika, dia tidak mengiktiraf Palestin itu sebuah negara. Dia hanya mengiktiraf seolah-olah Palestin itu menumpangnya Israel hari ini. Itu yang salah satu kejahatan mereka lah. Agenda mereka nak menguasai seluruh wilayah. Jadi yang hari ini bila kita lihat mengapa kamu memerangi Israel, sebenarnya kami tidak ada niat untuk memerangi mereka. Kami memerangi disebabkan kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan. Dan kami tidak memerangi semua. Kami memerangi mana yang mereka ambil atas hak kami. Jadi Rasulullah SAW, Nabi pernah ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita nak bertindak kalau sekiranya datangnya musuh, dia ambil harta benda kami ya Rasul. Dia datang pada jauh sana, luar sana, dia datang nak ambil rumah kami, ambil tanah kami." Lalu kata Rasulullah, perangi dia. "Ya Rasul, adakah boleh sampai membunuhnya?" "Ya, bunuh saja." Mengapa? Dia dah musuh. Sebelumnya membunuh kita, kita bunuh dia. Itu pun kalau kita adanya kemahiran cara-cara. Tapi itu yang saya sebutkan tadi. Sebab hari ini dah menjadi negara. Bila ada negara, dia ada undang-undang. Bila ada undang-undang, maka adanya mahkamah pula. Itu bazalah Israel itu, dia nak menguasai semua undang-undang. Bila dia menguasai undang-undang, kalau dia tembak kita, dia tak kata dia salah. Kita memberontak, kita yang buat salah. Itu bazalah Israel tak pernah didakwa kalau dia bunuh orang. Dan kejahatan mereka itu terselah sehingga kita perlu memerangi mereka apabila wilayahnya Palestin dikuasai mereka. Bila mereka menguasainya, seperti mana kita di Malaysia lah, kita nak pergi ke sana, pergi sini, ada tol. Bayar tol baru lepas, boleh pergi sana. Tak bayar tol, tersangkutlah kat situ. Lalu salah satu kezaliman mereka adalah mereka menghadkan sepadan kawasan yang dimiliki oleh Palestin, lalu diambil mereka, lalu dibuatnya satu macam kita kata cepagar lah, dan dia memasuk ke wilayah Palestin itu di Gaza, ataupun dibaca Gaza ataupun dibaca Gaza, itu sebagai mereka punya. Apa maksudnya di sini? Yaknilah warga di Gaza perlu membayar sesuatu pada mereka, padahal itu memang rakyat Palestin punya. Itu pasal yang berlaku peperangan itu di Gaza, kemudian di kawasan Tel Aviv tu, mana sepadannya sebelah-sebelah tu je, bukannya seluruh Palestin. Dan kita pun tak memerangi mereka di seluruh kawasan. Kita target kita, tempat yang kita perangi, tempat markas-markas tentera mereka situ. Dan yang paling hampir lah dengan Gaza tu, yang paling hampir. Jadi kita perangi mereka mana-mana yang patut saja. Yang mana kita tak perlu perang, jangan kita perang, sebab nanti Allah murka. Sebab mereka pun tahu hukum agama. Apa maksudnya di sini? Mereka menjawab, sesungguhnya kami rakyat Palestin berpegang dengan syariat. Apa maksudnya?
Kami tidak mahu memerangi, kami tidak mahu membunuh, kami juga tidak mahu bermusuh. Yahudi, Nasrani. Pada zaman Rasulullah pun ada Yahudi, Nasrani. Adakah Rasulullah memerangi mereka? Tidak. Selagi mana tidak memerangi ke Islam. Yahudi boleh duduk di Madinah, Nasrani boleh duduk di Madinah. Kita datang dakwah, kita tak datang untuk bunuh mereka. Tak ada. Sehinggalah mereka dah berlaku kasar, jahat, baru kita menghalau mereka secara baik. Kita halau tanpa senjata. Kita pergi hantar mereka ke Syam sebab duduk nenek moyang mereka ada di sana. Kita hantar secara terhormat. Tidak mahu ada peperangan kekerasan. Hantar secara terhormat. Akhirnya mereka sampai kat sana. Lalu di bumi Madinah tidak ada orang Yahudi melainkan yang telah masuk Islam, termasuk Nasrani. Nasrani sikit saja yang berada di Madinah. Kita tidak memeranginya. Lalu warga Palestin pun sama, mereka pun mahu mengikut sunnah Rasulullah. Mahu mengikut sunnah Rasulullah. Akan tetapi peperangan itu perlu dimulai disebabkan mereka telah lama menganiaya dan menzalimi kita. Kita sebenarnya sebelum ni bersabar je. Sebab setiap hari ada saja orang yang warga Palestin, anak-anak, budak-budak pun dibunuhnya, ditembaknya. Bahkan ada perempuan pakai hijab tu, dia nak melalui, nak pergi sekolah. Sebab kawasan yang dia lalu itu adalah kawasannya memang penduduk Palestin punya, tapi telah diambil oleh Israel, dikuasai oleh tentera dia. Perempuan tu nak pergi sekolah je pun tutup molek semua. Lepas tu tentera Israel ni pun kata, berhenti, keluarkan pisau. Bila masa perempuan ni bawa pisau? Tidak ada pisau. Bila dah tak ada pisau, nak keluarkan macam mana? Tenteranya paksa. Soalannya, macam mana dia tahu ada pisau pada hakikat tak ada pisau? Bila tak bawa keluar pisau, yang tentera Israel mengatakan dia ada bawa pisau, tembak perempuan tu. Itu sebuah kezaliman yang besar. Jahat sungguh. Memang bila dilihat, memang tidak ada pisau. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, orang Yahudi orang yang paling takut dalam dunia. Jadi dia takut perempuan itu dengan pisaunya tikam kawan dia ni di antara tentera Israel tu. Lalu dia tembak saja. Bahkan bukan satu kisah dia, kisah yang lain pun banyak juga. Cuma soalannya, adakah mereka akan didakwa? Jawapan tidak ada. Jadi kita sabar juga. Kita sabar. Bahkan hari ini kawasan Tel Aviv tu, itu adalah Islam punya, itu warga Palestin punya. Bahkan kita boleh kata seluruh kawasan di Israel adalah miliknya Palestin seluruhnya. Lalu gini, dia ada dua. Yang pertama, zaman dulu-dulu 60-an, bila kita mengizinkan orang Yahudi ini berduduk tinggal sementara. Kisah dia begitu, bermula begitu. Sebab orang Yahudi ini pada hakikatnya dia tidak ada tempat dalam dunia. Sebab ghairil maghdubi alaihim, Allah murka. Bila Allah murka, dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya mereka adalah manusia yang tidak ada tempat tinggal sampai hari kiamat. Tak ada tempat tinggal. Bahkan sejarah tentang orang Yahudi lah, daripada pada zaman Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu, memang dilihat kerana kejahatan mereka, kekufuran mereka, Allah tak bagi tempat tinggal. Tak ada. Nabi yang diutus dakwah kepada mereka, barulah bawa mereka pergi ke Baitul Maqdis, bawa pergi ke situ. Asalnya mereka tak ada tempat. Bahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam pun sama. Kiptiyah itu Firaun punya keturunan. Mesir Kiptiyah punya keturunannya Firaun. Bani Israel bukan Kiptiyah. Lalu mengapa agaknya Firaun menganiayanya Bani Israel? Sebab Bani Israel Yahudi ini menumpangnya kawasan Mesir yang mana Firaun punya kawasan.
Maknanya waktu itu raja-raja Mesir mengizinkan orang Yahudi berduduk tinggal di dalamnya tempat yang mana keturunan Kiptiah, makna kita kata Mesir. Duduk kat situ, tinggal di situ. Bila sampainya Firaun jadi raja, dia itu menganiayalah Bani Israel dengan cara jadikan Bani Israel hamba abdi. Sebab dah duduk dalam kawasan dan wilayah dia. Secara logik gitulah, beginilah, kami izinkan kamu duduk tinggal di kawasan tanah kami, cuma kamu bercucuk tanam, hasilnya kami nak. Tapi tak payah nak bayarnya apa-apa. Kamu cucuk tanam. Kalau kamu tak mampu nak bercucuk tanam, maka kamu keluar. Lalu akhirnya Bani Israel bercucuk tanam sebab tak ada kawasan nak duduk. Pada zaman Nabi Yaqub alaihissalam, dia bawa Bani Israel, keturunan dia semua 12 orang anak dia ada, keturunannya bawa ke mana? Ke Baitul Maqdis. Lepas tu pula berselerakkan sebab berketurunan kan, ke sana kemari, sampailah pada zaman Nabi Musa alaihissalam bertemu. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah keluar daripada Mesir. Di situlah hikmahnya, sebab Mesir bukan Bani Israel punya. Kita tumpang. Kaum Bani Israel tu menumpang. Itu yang Allah perintah, wahai Musa, fa asri bi ibadi lailan, kamu buat keluarlah akan hamba-hamba ku ni pada waktu malam, buat keluar pada Mesir. Kesalahan kita beranggapan Mesir itu kita punya, Bani Israel. Padahal Mesir itu Firaun punya. Kita punya di mana kaum Bani Israel itu mewakili kita, sebab mereka pun beriman juga kepada Allah dan Nabi Musa. Lalu Allah perintah, pergilah ke Baitul Maqdis. Disebabkan semua para Nabi Rasul akan membawa umatnya berkumpul di situ, duduk di situ, sebab Allah dah beritahu, barakna haula, kawasan itu telah diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi situ. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun bawa Bani Israel. Kita pernah belajar sebagian tafsir dia dalam surah Al-Baqarah. Kita dah bawa. Lepas tu pula di Baitul Maqdis memang adanya musuh, orang-orang kafir, Jabari. Sebagai ulama kata Jabari ini memang orang yang sangat jahat lah. Sebagai ulama kata Jabari ini orang gegasi pula. Besar-besar orangnya, gergasi. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu sebagian cerita ijtihad ulama. Sebagai ulama kata ada orang gegasi, sebagai ulama kata bukan gegasi, manusia biasa je, cuma jahat sangat-sangat. Dia menguasainya Baitul Maqdis. Soalannya, bagaimana mereka dapat menguasai Baitul Maqdis? Disebabkan orang Yahudi sebelum itu, tok nenek mereka dulu bermaksiat pada Allah, kufur. Dia tak jaga Baitul Maqdis, sedangkan Baitul Maqdis tu masjid yang 3. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, masjid yang pertama di mana? Masjidil Haram. Yang kedua masjid aku, masjid di Madinah. Satu lagi riwayat disebutkan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Rasulullah kata lepas 40 tahun dibina. Sebab dia dulu masjid Nabi SAW setelah Nabi diutus. Sebagai ulama menyatakan demikian. Lalu mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tak taat dengan perintahnya Nabi Rasulnya diutus di Baitul Maqdis. Maksudnya apabila disebut Baitul Maqdis, dia lebih umum berbanding Masjidil Aqsa. Sebab Al-Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, seluruh kawasan tu. Bila disebut Baitul Maqdis, Aqsa di dalamnya. Begitu. Tetapi masjid tempat Rasulullah Isra wal Mi'raj bukan Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kawasan Baitul Maqdis. Itu yang perlu kita ketahui. Maknanya masjid yang tertua adalah Masjidil Aqsa. Masjid Baitul Maqdis baru. Jadi yang hari ini Israel menguasai kedua-duanya. Sampai peringkat kita nak solat pun ada tentera dia jaga. Bahkan dia kata lepas habis solat kamu balik. Ada juga dia pernah halang kita untuk solat. Pernah berlaku yang paling jahat, kita solat tarawih, dia tembak kita. Itu pun kita sabar lagi tu.
Walaupun kita sabar, kita membinalah kekuatan. Sebab itu yang diperintah oleh Allah dalam Quran, bina kekuatan. Sebab kalau kamu lemah, kamu pergi sana, macam mana kamu nak memerangi kalau kamu lemah? Dia macam-macam senjata yang canggih manggih. Kita tak ada senjata nak memerangi, takkan pakai batu saja. Lalu bila kita pun membina kekuatan, kita rasa kita dah bersedia, kita mulailah memerangi mereka. Dan itu bukan ilmu kita lah. Ilmu peperangan tu bukan ilmu kita. Sebab bila kita tengok video-video tu, kita pun tak boleh nak fikir kenapa dia perang di sini, perang di sini, roket di sana, tembak di sini. Sebab ada orang ambil video kan. Logik kata orang yang ambil video ni tak takut ke? Tak takut ke roket sampai kat dia? Kalau kita sendirilah, kalau di sini diperangi, kita balik kampung lah. Jauh beratus kilometer kita keluar. Tapi kat sana orang hanya berapa kilometer boleh ambil video lagi. Sebab dia dah yakin, dia rasa roket tu sampai kat situ je. Sampai ke Gaza je. Tak sampai ke tempat lain. Orang yang di Israel pun sama juga ambil video. Sebab dia tahu sampai ke Tel Aviv je. Sepadan sekejap apa tempat-tempat, sebab markas itu. Sebab dia target markas dan markas. Cuma tentera-tenteranya Palestin tu, Al-Qassam itu, dia tidak ada markas. Dia tak ada pusat. Tengok-tengok dia keluar. Tu je. Macam Ghaib punya tentera pula, tak ada markas. Macam kita kan ada tempat-tempat untuk askar kita, tentera darat, tentera udara. Kat sana tak ada. Tengok-tengok keluar. Bahkan dia boleh pergi sampai ke Israel ikut dalam lubang lagi. Dia buat lubang lagi. Macam-macam yang luar biasa lah katanya. Gitu. Cuma kita tak fokus dulu kat situ, kita ambil pada usul. Usulnya mengapa mereka memerangi Israel? Sebab kejahatannya itu. Itu pasal tempat-tempat yang mereka perangi adalah tempat yang mana orang-orang Israel mengambil. Di Israel yang mengambil di sini adalah Zionis. Bukannya ni daripada Yahudi Ortodok itu. Zionis. Yahudi Ortodok ni pun dia diam-diam, dia pun takut, dia pun lari, dia pun tak mau duduk ke tempatnya ada Yahudi Zionis. Sebab Yahudi Zionis pun menzalimi mereka. Walaupun begitu, kedua-duanya Yahudi jugalah. Kalau sekiranya kita kalah, tetap yang Yahudi Ortodok pun tepuk tangan juga. Dan nama Yahudi, sebab Rasulullah bersabda, kalau sekiranya ada dua orang Yahudi bersama kamu, kamu seorang, keduanya akan berpakat untuk membunuh kamu. Gitu kata Rasulullah. Maknanya Zionis, lepas tu seorang lagi adalah Ortodok tadi, tak, mereka akan berpekat. Ni ada orang Islam kat sini, macam mana kita nak bunuh dia? Itu kita kena ambil pada hadis Rasulullah SAW. Itu. Lalu kesimpulannya, mereka mengapa memeranginya akan Israel? Kerana Israel terlebih dahulu memerangi kita. Itu je jawapannya. Kita mempertahankan hak kita kerana kezaliman yang mereka lakukan itu terlalu jahat. Lalu Allah sebut dalam Quran apa kejahatan mereka? Wa yaqtuluna an-nabiyyi bighairil haqq. Mereka dah bunuh para nabi-nabi. Lepas tu bila tidak ada nabi lagi, ada orang-orang soleh, ulama-ulama, dibunuhnya. Itu kejahatan je. Cerita Nabi Musa tadi. Akhirnya Nabi Musa AS perintah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu masuk ke Baitul Maqdis. Tapi ya Musa, kat sana ada qauman jabbari. Ya, kita akan memerangi mereka. Soalannya, kenapa sampai perlu memerangi qauman jabbari? Sebab Baitul Maqdis Islamnya bukannya kafir, qauman jabbarin punya. Ini tanah kita, tanah orang mukmin, tanah orang Islam. Lalu orang kafir menguasai. Lalu kita sabar, kita bina kekuatan. Bila dah ada, kita perangi dia. Kita ambil senjata dia. Ditanya kenapa nak sampai ambil senjata diorang tu? Kita kena ambil. Kalau tak ambil, nanti diorang guna pakai untuk tembak kita. Tu yang ambil senjata tu. Gitu. Lalu itu kawaid dan kaedahnya hari ini juga. Lalu tentera-tentera tu semua akan masuk ke dalam Israel, seperti mana Nabi Musa bawanya kaum Bani Israel masuk Baitul Maqdis. Kita perlu mendapatkannya.
Buktinya adalah pada zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar datang dan mengambil kembali. Mengapa? Kerana itu hak umat Islam seluruhnya, bukan haknya warganya Palestin, warganya Syam, tak. Ini warga, ini untuk seluruh umat Islam. Sehingga kata ulama-ulama kita akan dapatnya kemenangan dalam memerangi Israel dengan cara apabila kita telah memandang Baitul Maqdis umpama hatinya orang Islam. Kan wajib jaga hati. Dia orang Islam, jaga hati dia. Dia pun kena jaga hati kita. Lalu apabila kita melihat Baitul Maqdis dan juga kawasan sekitarnya itu adalah ibarat hatinya manusia, hatinya orang Islam, maka kena jaga. Sehingga kata ulama, asyratus sa'ah yang sebenarnya adalah apabila semua orang Islam mengambil tempat memeranginya Israel, maka baru dapat kemenangan. Jadi apa maksudnya? Selagi mana warga Palestin sahaja yang berjihad, mereka saja, maka mereka tidak akan mencapai kemenangan. Maksud di sini, hakikat kemenangan mereka tidak akan capai kerana Israel dapat menguasai kembali. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni pun sama juga, kita pernah memerangi mereka. Sebab mereka memerangi kita, kita pernah dapat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kita bebas solat di situ. Akhirnya kita lalai, mereka dapat balik. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kita dapatnya Baitul Maqdis, kita jaganya Masjidil Aqsa. Kawasan seluruhnya Israel punya hari ini, itu semua umat Islam ni, di bawah pemerintahan Sayyidina Umar, Parsi, Romawi, milik kita. Bahkan waktu pada zaman Sayyidina Umar, Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis di bawah kerajaan Rom. Kita dapat yang meruntuhkan kerajaan Rom, walaupun banyak yang syahid di kalangan umat Islam, tapi mereka lagi banyak mati lah. Akhirnya Sayyidina Umar dapat menguasai empire Parsi dan juga Rom. Bila menguasainya, orang Yahudi faham, sebab mereka pun ada otak juga. Bila Sayyidina Umar datang, itu Khalifatul Islam, lalu kena bagi. Akhirnya datang orang Yahudi bagi kunci itu. Mengapa agaknya? Sebab mereka mengakui yang layak memegangnya adalah Islam. Kalau mereka memeranginya, kalau mereka yang memegang kunci Baitul Maqdis, tak, nanti Romawi akan memerangi mereka. Kalau tak, Parsi akan datang memeranginya. Dan mereka sangat takut kalau Parsi memerangi mereka. Akhirnya bagi kunci kepada Sayyidina Umar, lalu Parsi nak ambil. Kita memerangi Parsi, lalu Parsi pun runtuh empire dia. Mana Rom dan juga empire Rom dan juga empire Parsi dah runtuh pada zaman Sayyidina Umar. Apabila dua empire ini runtuh, maka 2/3 pemerintahan dunia di bawah kaki Sayyidina Umar dia, di bawah dia je. Sehingga lama kita memiliki Baitul Maqdis, Yahudi tak berani kekuatan kita. Lalu mengapa agaknya hari ini boleh dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Disebabkan kelemahan kita dan kelalaian kita dengan masjid tu balik. Hikmahnya Rasulullah hijrah bina masjid, Isra' wal Mi'raj, daripada masjid ke masjid. Lalu kata guru saya, yang menyebabkan mereka itu menjadi lemah kerana lemahnya mereka dengan rumah Allah Ta'ala. Banyak ulama-ulama yang saya dengar begitu. Disebabkan apa? Pada zaman Imam Al-Ghazali dia sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dia sampai. Waktu dia sampai, dia melihat kawasan sekitar masjid, lebih-lebih lagi Masjid Baitul Maqdis tu sendiri. Lalu dia tengok, dia berdiri, dia menangis. Siapa? Imam Al-Ghazali. Lalu orang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau menangis? Macam mana aku tak menangis? Dah ada banyak perubahan. Apa perubahannya? Kalau kamu nak tahu bahawasanya sebelum ini halaqahnya majlis ilmu penuh satu masjid. Warganya, orang yang berada di situ memenuhi masjid pada setiap waktu. Tapi sekarang ini aku melihatnya tidak lagi begitu. Kosong sana, kosong sini. Bahkan guru saya pernah sebut,
pengalaman dia sendiri sampai ke sana pada era 60-an dulu. Dia pun terkejut. Kosong. Waktu-waktu solat utama pun kosong. Lalu orang-orang Palestin datang solat bila orang ramai-ramai, bila satu agenda. Macam contoh kita malam ni nak musyarat datang kat surau, baru ramai surau. Sebab lepas isyak baru naknya ada musyarat. Contoh itu dekat Bangla sana lah, contoh saya bagi tu. Lalu baru ada agenda, baru mereka berkumpul. Pengkhususan betul-betul nak solat, tidak. Ada satu-satu orang kata untuk meraihkan sesuatu ke apa ke, baru datang berkumpul. Tapi biasa-biasa kosong gitu. Satu. Yang kedua, yang menyebabkan Israel itu menguasai disebabkan Israel banyak duit. Sebab dia dapat dana daripada Amerika. Amerika bantu dia, Perancis bantu dia. Sampai peringkat runtuhnya Empire Osmania pun kerana Yahudi ni juga. Kerana Amerikanya, kerana Perancisnya bantu, kerana British pun bantu. Dapat maka runtuhlah Empire Osmania. Itu pun salah satu cerita juga. Dia ada dana. Lalu bila dia ada dana, ini orang-orang Islam Palestin ni semua baik-baik belaka. Kita berbincang, mereka pun orang Yahudi ni dalam Quran disebut oleh Allah, mereka ni sangat-sangat pandai bermanis mulut. Manis mulut dia. Bahkan kalau berlemah lembut, sangat pandai. Dan orang Yahudi sangat juga pandai berbicara, seperti mana pandainya buat muzik orang Yahudi. Pandai buat alat muzik, pandai buat teknologi, pandai dia. Kemahiran mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi bila berbicara pun pandai, berbincang pun pandai. Antaranya adalah mereka beli tanah. Di kalangan orang Palestin punya tanah ialah begini, macam kita lah ada tanah terbiak, tak boleh nak usaha apa dah, kita jual aja lah. Lalu begitu juga warga Palestin di bahagian sepadan, bahagian bukit itu. Jadi mereka pun beli cara baik. Bila cara baik, undang-undang betul, lalu mereka mendapat tanah itu. Cuma jahatnya adalah bila dia dapat tanah, sedikit-sedikit dia ambil, sedikit-sedikit dia ambil, sampai kepada tuan tanah. Tuan tanah tak jual tanah yang ni, dia jual tanah lain, sehingga tuan tanah pula tanah tu diambil. Jadi dah nampak kezaliman tu. Itu yang mereka marah sangat tu, warga Palestin, sebab ambil tanah. Satu. Yang kedua, mereka bayar, mereka beli secara sah. Ini perangai orang yang betul-betul tidak ada iman tapi Islam. Mereka dapat satu duit yang sangat banyak, lalu mereka ini hijrah keluar daripada Palestin, pergi duduk ke Eropah. Itu pasal banyak di Eropah keturunan daripada Palestin. Duit banyak, tak mau duduk Palestin dah, tak mau duduk dah di bumi Anbiya, pergi duduk ke Eropah. Lalu akhirnya Israel pun ambil. Bila dia ambil, tanah ni kosong, ambil. Dia kosong, ni ambil. Sampailah kepada tanah-tanah orang yang tak kena-mengena, diambil. Ini jalan ni, warga Palestin jalan situ, diambil. Sikit-sikit diambil sampai ke Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis. Diambil sampai diambil ke masjidnya Nabi Ibrahim AS, ke Hebron. Hebron tu adalah Palestin punya. Masjid di situ, ada satu masjid di situ, ada makamnya Nabi Ibrahim, ada makamnya beberapa nabi lagi di situ. Mereka ambil, menguasainya sehingga sampai peringkat siapa nak solat kena minta izin mereka. Itu sebuah kezaliman. Yang saya dengar lagi cerita, siapa nak solat bayar dulu $25 baru masuk masjid. Bahkan kita nak pergi melawatkan Masjidil Aqsa, Masjid Baitul Maqdis, bayar dulu. Sebab ni jemaah saya $40, $50 ke askar tu baru pergi masuk. 43 tahun ke atas baru dia bagi masuk. Usia 43 tahun ke atas, 40 tak bagi. 43 dia kata dah tua dah. 40 ke bawah, 43 ke bawah muda lagi. Dia takut orang muda. Wallahualam. Dibayar dulu.
Tak mau duit ringgit Malaysia. Kalau kita 40 ringgit bukan rasa sangat, tapi kalau 40 dolar, 50 dolar, sekarang ni sampai 100 dolar nak pergi ziarah sana. Padahal tu kita punya tu. Seperti mana contoh, kalau kat Malaysia ni berlaku gitu, tu rumah saya, tu tanah saya, kenapa saya kena bayar pula nak masuk rumah dia? Tak kira, saya yang jaga tanah ni, awak bayar dulu 100. Lepas tu kita tengok pula undang-undang menyebelahi dia. Jadi di sana undang-undang dunia menyebelahinya Israel. Jadi dah besar dah, kalau kata dah penganiayaan atas Israel, kata atas Palestin. Akhirnya kita tak sabarlah, tu pasal kita perang juga. Walaupun begitu, bila kita berperang bukan atas hadis Nabi, kita tidak akan mencapai 100% kemenangan. Satu. Kalau kita berperang bukan termasuk asyratus sa'ah, tanda-tandanya kiamat, maka kehancuran dan juga risiko yang besar kita kena hadapi. Maksudnya apa? Kalau kita masih terus bersabar, rumah kita tak pecah, roket tak sampai ke rumah kita. Kan berapa banyak rumah Palestin cantik-cantik dibina. Sekarang ni ada di antara mereka marah. Sebab apa? Bila dah berlaku perang, risiko besar, mereka kena keluar. Rumah habis dah pecah dah. Dah kena bom, dah kena peluru. Berpuluh tahun kita bina rumah, tiba-tiba bom dah sampai. Sebab kita pun hantar bom ke sana. Dia hantar roket, kita pun hantar roket. Yang marahnya pula, yang hantar roket bukannya warga Gaza, luar. Tapi yang risikonya orang awam di Gaza. Marah tetap marah, tapi nak buat macam mana? Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantulah. Cuma apabila tidak termasuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak termasuk kejayaan secara mutlak. Cuma kita kena tahu, kalau termasuk hadis Rasulullah, keadaan akan semakin lebih besar dengan tanda-tanda kiamat yang lain. Apa maksudnya? Itu yang Ustaz tu berkata, kalau sekiranya peperangan ini Palestin menang, memang kita menguasailah banyak kawasannya Israel ambil dan rampas itu, maka 2024 tu yang Dajjal keluar tu. Sebab apa? Itu termasuk asyratus sa'ah. Tapi ulama menjawab, daripada guru saya juga, dia kata tidak termasuk lagi. Mengapa agaknya? Sebab kamu meramal 2024 itu sendiri pun tak termasuk daripada hadis Rasulullah. 2024 tu Masihi termasuk hadis Rasulullah. Nabi tak buat pengiraan dengan Masihi. Dia berjalan dengan apa? Hijrah. Dia akan berlaku melalui keadaan. Seperti mana kata ulama, bila berlakunya asyratus sa'ah, dia tidak terikat dengan hukum ahkam agama. Seperti mana contoh, sebagian ustaz pun kata ini Dajjal, ini fitnah Dajjal. Ya betul, ada yang betul, ada yang tidak. Yang betulnya tentang fitnah Dajjal adalah apabila Dajjal itu, Pendajjal itu, dia menang di dalam masyarakat besar, masyarakat agung besar dunia. Maksudnya apa? Israel itu menang dalam masyarakatnya, sehingga juga beberapa negara menyetujui dengan apa yang dikenakan syarat Israel. Maksudnya apa? Israel atas, Palestin di bawah dia. Diterima dalam beberapa negara, antaranya Amerika, antaranya British, antaranya Perancis, beberapa negara lagi. Apa maksudnya di sini? Itu Dajjal. Itu Dajjal. Logik kata, Palestin tu dia dah lama dah. Negara Amerika pun baru, Israel pun baru, British pun baru. Palestin ni dah beribu tahun. Boleh pula tak mau diiktiraf sebagai sebuah negara. Sebab apa? Kalau diiktiraf sebuah negara, Israel datang masuk berpijak di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kita boleh tembak dia. Lalu bila diisytiharkan Palestin mesti bawah mereka, maka akhirnya mereka bebas. Dan apabila yang saya baca juga, mengapa agaknya berlaku, rupa-rupanya Palestin pada ketika itu dia ada dua. Dia pun ada konflik dengan politik.
Hamas dengan Fatah. Dan sebelum tu pun ada politik dia. Ini kes orang politik ni. Lalu untuk menguasai negara dia, wilayahnya, macam orang politik, akhirnya setuju je lah dengan apa yang diadakan syarat-syaratnya Israel itu. Duduk bawah dia. Israel kata kami akan lindungi kamu, jaga kamu. Kita setuju, kita sign. Itu politik dulu. Kemudian pula dia tengok kita dah kena tipu dengan Israel. Itu yang keluarnya akan politik. Lepas tu Fatah dan juga Hamas. Jadi yang perang hari ni adalah Hamas. Kita dulu kutip duit, lepas tu hantarlah ke sana. Tapi yang silap kita hantar kepada yang tak berjihad. Dia ada Fatah, dia ada Hamas. Dulu kita pernah kutip duit sampai masuk TV. Tapi yang kita hantar ke Fatah. Fatah tu tak pergi perang pun, silap ke situ. Yang pergi perang, yang beri senjata ni Hamas. Waktu tu tak ada Muslim Care, Palestin ni semua tak ada sebelum-sebelum ni. Sebab dia banyak orang kata masuk TV. Termasuk TV3 pun kutip, pergi hantar juta-juta. Tapi tak pergi ke Hamas, pergi ke Fatah. Yang perang ni Hamas. Hamas ni lah Yasir Arafat tu. Pemimpin besar dia dulu, Yasir Arafat. Bahkan Yasir Arafat dia ada firasat, dia kata 2027 Israel dah tak ada, kita punya. Wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang firasat orang-orang beriman, orang yang dekat dengan Allah ni betul. Kadang-kadang betul. Kita serah kepada Allah atas firasat dia itu. 2027, kalau sekiranya 2027 itu betul dah tak ada Israel, itu milik Palestin, milik orang Islam, orang Yahudi tak tahu bagaimana. Itu asyratus sa'ah dah tu, tanda kiamat. Bila dia tanda kiamat itu muncul betul Dajjal nak ambil balik, tapi tak berjaya sebab waktu tu Imam Mahdi dengan Nabi Isa ada tu. Kita jangan kata gembira sebab dah hampir dengan kiamat besar dalam alam ni dah. Nabi Isa kalau betul zahir tu 40 tahun, lepas tu dia wafat. Usia orang beriman dalam dunia ni 7 tahun. 7 tahun. Lepas habis 7 tahun tak ada seorang beriman, semua orang kafir. Lepas tu kiamat. Jadi kalau kita kira begitu, agaknya tak sampai 100 tahun, hanya beberapa puluh tahun lagi. Kita semua niat nak hidup sampai 150 tahun ni, betul. Kedut macam mana pun dah usia 150. Jalan macam merangkak macam biar buat komodo pun dia nak hidup juga. Moga-moga lah. Awak nak usia berapa hidup? 200. Tak apa jalan macam biar komodo lah. Tak apa gitu. Mungkin tak sampai. Apa pun serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah saja yang menetapkan ini semua. Sebab perkara yang ditetapkan oleh Allah pasti berlaku, dan melalui mukjizat Nabi, hadis dia dalam cerita tentang kita akan menguasai semuanya. Sehingga orang Yahudi kita tak halau, mereka sendiri lari. Kan seronok tu, kita nak tembak tak, mereka yang lari. Mereka dah tak berani nak tembak kita. Kita datang tak perlu halau, mereka sendiri angkat kaki pergi. Itu maksud kemenangan dalam Islam. Waktu tu lah sampai peringkat kita tak memerangi dah orang Yahudi itu, melainkan yang memerangi ni hanya satu daripada tenteranya, Imam Mahdi saja, dan jumlah dia tak ramai. Lepas tu pula dikatakan dengan bersama imam dengannya Isa alaihi salatu wassalam, tapi bukan Nabi Rasul waktu tu. Dia Isa, dia pemimpin. Sebab bila dia turun dia bukan Nabi Rasul, sebab Nabi Rasul ni terakhir Nabi Muhammad. Dia umat Rasulullah, bawa Quran dan hadis Nabi. Pemimpin yang adil kata Rasulullah. Bahkan kata Nabi dia yang membunuh Dajjal. Dan Dajjal itu mati bersama tentera-tentera, dan dia tidak mati dengan orang Yahudi, orang awam Yahudi. Maksudnya apa? Peperangan ini benar. Sebab kita hanya memerangi orang yang memerangi kita. Tentulah tentera itu saja yang memerangi kita. Sebab hari ini dah tak termasuk asyratus sa'ah, sebab lari pada hadis Nabi. Mengapa agaknya? Disebabkan orang awam Israel pun mati, kita pula orang awam kita pun mati. Hadis Rasulullah, asyratus sa'ah adalah tentera dengan tentera saja. Itu akan mendapat kemenangan sejati dan keseluruhan. Itu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata guru saya dalam mensyarahkan hadis tu, dia kata
Kamu kalau nak lihat kemenangan sebenarnya Islam di sana adalah kamu akan bebas masuk tanpa melalui pasport, visa lagi. Mengapa agaknya? Sebab semua negara wilayah Jordan, Mesir, beberapa kawasan lagi Arab di sana, Jazirah Arab, maka itu semua setuju kami akan sama-sama menjaga akan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kami jaga Palestin. Jaga semua. Apa maksudnya? Dia akan menjadi satu dia. Israel dah tak ada, semua dah takut. Jadi Jordan sebelah Israel, lepas tu Palestin. Jadi Jordan ni maksudnya apa? Tak, dia menghapuskan. Makna rakyat Palestin boleh masuk Jordan tanpa pasport, orang Jordan boleh masuk Palestin tanpa pasport, orang Mesir boleh masuk Palestin tanpa pasport. Dia dah jadi kesatuan. Sebab apa? Sebab kita tak nampak Palestin itu, Palestin tetap Palestin, orang Palestin punya, tapi kita melihat di situ adalah umat Islam punya. Kata guru saya, kemenangan ada di situ. Disebabkan apabila dah ramai begitu, Islam semakin besar, wilayah semakin besar, dah jadi satu, orang Yahudi dah takut dah sebab dia akan jadi kecil. Amerika pun tengok semakin besarnya wilayah Islam tu, dia pun dah tak berani dah memerangi kita. Lalu kata guru saya, itu adalah kemenangan, dan itu masuk hadis Rasulullah. Kalau tak berlaku begitu, walaupun hari ni kita tengok sebagian ustaz kata ini dah tanda kiamat, tetap juga tak termasuk lagi kalau tak kembali balik dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis Rasulullah mesti diutamakan daripada pendapat-pendapat peribadi, kajian-kajian peribadi. Jadi yang muktamadnya apa yang berlaku tak termasuk pada tanda-tanda kiamat lagi. Belum lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.